Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini adalah kelas terakhir kita untuk tingkatan 5 ni lah. Ya. Jadi hari ni kita akan belajar subtopik sistem penentu sejagat ataupun GPS, Global Positioning System, dan di akhir subtopik ni sepatutnya awak dapat menyatakanlah, menerangkan secara ringkas bagaimana GPS berfungsi dan menyatakanlah tiga jenis segmen yang akan dipelajari, dan segmen inilah yang digunakan untuk aplikasi penggunaan GPS. Alright. Jadi kita mulakan. Jadi GPS ataupun Global Positioning sistem ataupun GPS sistem penentu sejagat, dia adalah satu sistem yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa. Dia bukan hanya tentang lokasi, dia juga memberi tahu tentang masa, dan dia adalah satu sistem navigasi, navigating system. Jadi dia ni membolehkan kita mengetahui kedudukan kedudukan sesuatu benda yang kita nak tengok dan masa tu. Masya Allah. Dan kelebihan GPS ni dia tak kira cuaca. Maksudnya kalau contoh pada penghujung bulan 12 kan, di negara-negara barat dia ada salji apa semua, tidak mengganggu tidak menyebabkan GPS ni tidak boleh berfungsi lah. Kalau dulu mungkin orang kata fikir, adakah keadaan bersalji menyebabkan gelombang ni lambat gelombang ni susah ataupun lambat nak bergerak tapi untuk GPS yang telah dengan keadaan sekarang ni, dia dah tak kira cuaca dah. Ribut petir ke apa ke, masih boleh berfungsi dengan baik asalkan pemancar ataupun tiga segmen yang akan dipelajari sekejap lagi ni tidak terjejas. Jadi dia boleh berfungsi dalam keadaan semua cuaca. Jadi Raja 98 ni, ini adalah ilustrasi lah, inilah yang dibayangkan inilah rangkaian satelit GPS ataupun seolah-olah inilah yang berada sekarang ni. Dan untuk Raja 99 itu adalah bagaimana GPS berfungsi. Jadi GPS berfungsi terdiri daripada 3 segmen, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Segmen pengguna adalah kita lah. Segmen kawalan ni dia akan memancarkan kepada tengah ataupun main dan daripada main ni dia akan pantulkan kepada satelit, dan satelit boleh digunakan oleh pengguna. Dan pengguna boleh gunalah boleh guna maklumat yang sampai di segmen kawalan tu. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu segmen kawalan. Tengok boleh rujuk Raja 910 segmen kawalan dan segmen angkasa. Segmen kawalan. Segmen kawalan ni dia terdiri daripada stesen kawalan utama, main point stesen kawalan utama alternatif. Kawalan utama alternatif ni dia adalah seolah-olahnya kita panggil sebagai backup lah. Kemudian antena arahan dan kawalan serta stesen pengawasan. Jadi dia ada Jadi isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Jadi stesen pengawasan dari satelit GPS ni dia akan menghantar isyarat kepada stesen kawalan utama. Jadi stesen kawalan utama ni yang berada di bumi lah. Antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS, daripada antena bumi ke GPS, termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS dan data atmosfera. Data atmosfera ni termasuklah hujan, cuaca, apa semua tu lah. Dan almanak. Almanak ni cikgu pun tak apa-apa pasti
Tapi ini adalah ini adalah antara maklumat lah yang boleh dihantar oleh antena bumi ke satelit GPS. Dari satelit GPS ni nanti, okey. Sekejap. Hai. Okey, dari satelit GPS ni, okey. GPS ni dia mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km atau pada ketinggian medium Okey, pada ketinggian medium atau pada ketinggian sederhana. Kemudian GPS ni dia terdiri daripada satu rangkaian satelit. Maksudnya ada satu satelit, ada satu satelit yang mengorbit. Okey, dia akan boleh membina GPS. Angah, pakai las lah. Okey, orbit satelit GPS ni lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi, iaitu semi-synchronous Earth orbit. Okey, dalam tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Maksudnya dia ni boleh mengorbit dalam masa lebih kurang 12 jam habis satu pusingan lah. Okey. Kemudian dalam GPS, sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey, ini adalah contoh pada gambar Raja 9.12 ni. Okey, ini seolah-olah kita lah. Bila kita angkat kita punya handphone, signal kita tu sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS boleh dilihat pada sudut 15 darjah. Seolah-olah sekurang-kurangnya 4. Itu 4 sekurang-kurangnya lah. Kalau kita berada di satu kedudukan bumi yang di mana dikelilingi oleh banyak lagi satelit, so bermaksud kita lagi banyak satelit GPS yang ada. Okey, yang ada di situ. Okay. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit dan masa isyarat itu dihantar. Okay, itu antara maklumat yang dihantar lah. Okay. Kepada pengguna penerima GPS. Kita lah tu. Okay, kita lah. Okay, sebagai pengguna kita pula, kita boleh pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar. Okay, kita punya handphone sekarang, okay, yang 3G, 4G, 5G semua tu. Okay, sekarang ni kita memang dah disediakan dengan GPS. Okay, kita dah memang boleh kita dah boleh gunakan dah sistem navigasi yang menentukan lokasi dan masa ni. Okey, jadi lokasi bagi satu tempat dapat ditulis dalam 2 jenis format. Okey, ni adalah 2 jenis cara lah. 2 jenis cara untuk menulis maklumat lokasi ya. Pertama dalam maklumat darjah, minit dan saat iaitu DMS ataupun darjah desimal. Okey. Kalau kita ni kebiasaannya kita ikut darjah 9.13 ni. 5 darjah 26 inci, 25 cm, not 100 macam itulah. Okey, sebenarnya cikgu pun tak berapa pandai lah ni. Cuma ni ini adalah berkaitan dengan yang korang belajar dalam geografi dulu-dulu tu. Okey, ada kedudukan 5 darjah. Macam kita kan, kita berada di khatulistiwa, jadi kita punya kedudukan tu di mana. Ada kaitan dengan yang tu lah. Jadi pada kedudukan north, kedudukan utara begini, itu adalah east lah. Okey, ini adalah kedudukan Pulau Pinang. Georgetown, Pulau Pinang. So di situ untuk orang yang nak cari info, dia akan gunakan maklumat tu untuk cari tempat. Okey, kita tengok contoh yang dibagi oleh buku teks. Koordinat GPS boleh tulis dalam 2 jenis format iaitu DMS dan DD. Okey, koordinat GPS pertama contoh Planetarium Negara Kuala Lumpur. Okey, kalau mengikut format DMS, ni dah 3 darjah 08 tak kalah ni. Okey, ni ada segi latitude memanjang keliling bumi, longitude memanjang ke atas long. Okay. Kalau koordinat format DD, DD desimal darjah desimal tu, mengikut tu dia tulis dalam bentuk point. 3.139456. Dia dalam bentuk point.
Kemudian nilai positif mewakili latitude pada hemisfera utara. Okay, dan nilai positif kalau longitude ni mewakili longitude ke timur garisan Greenwich. Korang ingat lagi tak ni? Greenwich ni. Kedudukan Greenwich, hemisfera utara, hemisfera selatan, timur Greenwich, barat Greenwich. Cikgu tak pasti korang masih ingat atau tidak. Tapi kalau tak ingat cikgu cadangkan buat sedikit ulang kaji lah. Buat sedikit ulang kaji lah untuk faham lagi kat mana apa yang dimasukkan dengan ke timur Greenwich, ke barat Greenwich, hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, contoh kedua adalah Copacabana, Rio de Janeiro. Okey, kalau di DMS 22 58140 ni latitude. Okey, longitude dia 43 adalah. Nampak ni W dia tulis west Ini adalah south. South selatan, W west barat lah. Okey, dari kalau tulis mengikut koordinat format DD, darjah desimal, dia tak boleh tulis S ni untuk menyatakan dia ni berada di south, di selatan. Tapi dia boleh letakkan tanda negatif. Tanda negatif bermaksud dia ni berada di kawasan hemisfera selatan dan ini tanda negatif ni membawa maksud dia adalah ke arah barat garisan Greenwich. Dia bukan maksudnya Copacabana ni dia bukanlah berada pada satu kawasan dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni ke timur. Copacabana ni dia ke barat. Kalau Kuala Lumpur tadi ke arah utara, kalau Copacabana ni ke arah selatan. Jadi nak membezakan arah kedudukan adalah dengan tanda positif dan negatif. Cumanya kalau positif kita tak letaklah tanda tambah kat sini. Kalau negatif kita letak tanda negatif lah, menunjukkan dia ni berada di bahagian bawah, iaitu di bahagian selatan. Kalau bacaan longitude pula, kalau negatif maksudnya dia di ke arah barat. Okay, Jadi arah timur dan barat pada koordinat GPS dan format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Inilah garisan Greenwich ni lah. Okay. Ini ada info sains, siapa yang boleh nak scan bar QR code boleh tengok. Okay. Itu saja. Okay, last boleh tengok kegunaan GPS. Okay, GPS digunakan untuk tunjang navigasi dan pelbagai jenis pangkutan seperti pangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Okay, contoh aplikasi navigasi adalah Google Maps ataupun Waze. Okay, sekarang contoh cikgu kena mengaku cikgu adalah salah seorang pengguna Google Maps. Sebab cikgu memang mengharap kepada Google Maps boleh pergi mana-mana. Contoh masa posting dari Tawau ke KK ni pun untuk cari kedudukan SMK Ina 6, cikgu juga guna Google Maps. Okey. Dan setengah orang dia lebih selesa dengan Waze lah. Okey, perbezaan Waze dengan Google Map ni cumanya kalau Google Map ni awak tak boleh install lagi lah. Dia memang dah berada di bawah Google punya apps. Kalau Waze ni kita kena install, cumanya Waze ni dia kadang-kadang dia lebih tepat lah. Okey. Dan kalau korang siapa yang Grab hailing car, Foodpanda, Maxim car, sekarang akan ada banyak hailing service kan. Diorang ni memang menggunakan perkhidmatan GPS 100%. Sebab bila pengguna order makanan, order nak minta tolong hantar dokumen, whatever lah, nak minta tolong beli barang ke apa-apa, dia akan send location. Jadi location tu adalah menggunakan GPS. Jadi orang yang nak hantar barang, dia tak perlu susah payah lah. Kadang-kadang dia tak perlu call pun pengguna tu, dia hanya perlu ikut saja direction yang diberi oleh GPS. Jadi untuk Google Maps dan Waze ni kadang-kadang diorang ni punya tepat tu kadang-kadang siap boleh bagi nama jalan, nama postcode. Kalau yang ni dari setengah-setengah kedai yang update, dia siap boleh bagi tahu pula kedai ni tutup pukul berapa, buka pukul berapa, situ. Okay, jadi GPS ni memang satu teknologi yang sangat-sangat berguna
Bukan saja pada pengguna di darat lah, tapi dia nampak ada pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Pendek kata dia ni memang jadi petunjuk lah untuk pergerakan di bumi ni. Bukan saja di darat, malah di laut, di udara dan juga di angkasa lepas. Okey. Ini adalah satu teknologi ataupun kebaikan satelit tau. Kalau kita tak ada satelit lah, kita tak boleh nak pancar pun maklumat ataupun gelombang ni dan pengguna pun tak boleh guna. Jadi satelit ni sebenarnya bukan semua negara, bukan negara-negara besar je ada, sedangkan Malaysia yang kecil ni pun kita dah ada 3 ke 5 satelit. So itu adalah satu teknologi yang besar, menarik dan berguna. Teknologi yang bawa manfaat lah. Okey, jadi untuk waste kadang-kadang siap boleh bagi tahu lagi kan, ada polis kat depan. Kalau Google Map dia siap boleh bagi tahu ada jalan rosak, ada jam berapa minit. So itu semua adalah berdasarkan GPS lah. Okay. Jadi okay guys, kita habis bab 9 dan bermaksud kita juga telah habis semua subtopik di dalam tingkatan 5. Okay. So cikgu akan off record dulu.